Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Selamat datang mana yang dah hadir. InsyaAllah dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis. Okay, hari ini kita akan baca satu hadis. Kita akan baca keterangan. Apakah keterangan maksud hadis tersebut, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Seri. Okay, ahlan wa sahlan mana yang dah hadir. Okay, jangan lupa tekan button share. Banyak-banyak kita sebarkan kebaikan. Okay, walaupun nampak kecil sahaja perbuatan itu kan, kita share sahaja. Tapi dengan kita share itu, insya-Allah akan menjadi asbab pahala kita di akhirat, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Sanisa, Kak Maria, Kak Janila. Okay, ahlan wa sahlan mana yang dah hadir, insya-Allah. Okay, seperti biasa sebelum masuk waktu zuhur, jom kita dengar. Jom saya nak share satu hadis, insya-Allah, dalam slot bacaan hadis. Okay. Okay, waalaikumsalam Kak Alasawati, Kak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan, insya-Allah. Okey, hari ini saya nak baca satu hadis. Tajuk dia hasad yang dibenarkan dua perkara. Hasad yang dibenarkan dalam dua perkara. Iaitu apa? Hasad dengki kan? Sesiapa yang dalam ini yang pernah rasa kan, ada rasa hasad dengki. Okay, insyaAllah hari ini kita tengok apa sifat hasad dengki tu dibenarkan dalam dua perkara sahaja. Dalam dua perkara, apakah perkara? Okay, kita tengok. Waalaikumsalam Kak Hayati, Kak Hajar, Kak Rozia, Encik Haris, Kak Hajar Fauzia, Kak Haslina. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah, moga-moga saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan diberi kesihatan. Okay, supaya dapat menjalani ibadah Allah dengan sihat, insyaAllah. Okay, jom saya akan mulakan. Boleh komen suara dan gambaran saya jelas. Okay, insyaAllah kita akan mulakan slot bacaan hadis kita. Tajuk hari ni hasad. Okay, hasad yang dibenarkan dalam dua perkara. Okay, Kak Arabita hadir, terbaik. Okay, jom kita mulakan dengan bacaan hadis kita dahulu. Okay, boleh ikut perlahan-lahan. Boleh ikut bersama-sama, insyaAllah. Okay. An Ibni Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Okay. La hasada illa ala snataini rajulun atahu Allahul Qur'an. Kita sambung. Fahuwa yaqulu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Okay. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili
wa ana an-nahar. Okey, insya-Allah itu adalah hadis kita untuk hari ini. Okey, jom kita tengok maksud hadis. Dia nak terangkan tentang apa hadis ni kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir? Okey, sebelum kita memulakan sebelum masuknya waktu zuhur, okey, kita akan baca satu hadis. InsyaAllah kita cuba ambil pengajaran daripada hadis. InsyaAllah ahlan wa sahlan. Mana yang dah hadir? Okey, yang dah share terbaik dan terima kasih. Okey, jom kita tengok makna hadis. Makna hadis. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anha meriwayatkan. Sayyidina Abdullah tadi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak dibenarkan, tidak dibenarkan sebarang hasad. Iaitu hasad dengki. Tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap dua jenis. Terhadap dua jenis orang. Jadi maksud dia kat sini, Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, tidak dibenarkan sifat hasad dengki tu. Tidak dibenarkan ada sifat hasad dengki dalam diri kita. Tetapi kecuali terhadap dua jenis orang. Dua jenis sahaja yang dibenarkan dalam hasad dengki. Jenisnya apa? Jom kita tengok. Seseorang yang pertama, seseorang yang Allah telah merahmatinya dengan pembacaan Al-Quran. Yang pertama, jenis orang yang pertama, Allah telah merahmatinya dengan pembacaan Al-Quran. Maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam. Kita sambung. Yang pertama, golongan yang pertama yang dibenarkan dalam hasad dengki iaitu seseorang yang Allah telah merahmatinya dengan pembacaan Al-Quran. Maka dia berada dalam keadaan sedemikian siang dan malam. Dan seseorang yang dikurniakan, ini adalah jenis yang kedua. Seseorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah sepanjang siang dan malam. Itu adalah satu hadis yang mana Rasulullah bersabda. Kita tidak dibenarkan berasa ada sifat hasad dengki dalam diri kecuali kepada dua jenis orang. Dua jenis orang ini sahaja yang boleh ada sifat hasad itu. Yang pertama, seseorang yang Allah telah merahmatinya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran siang dan malam. Yang kedua, seseorang yang dikurniakan hartanya dan dia membelanjakan harta itu
di jalan Allah siang dan malam. Okey, macam mana tu? Apa maksudnya tu kan? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan insya-Allah. Okey, jangan lupa tekan button share. Kita share ramai-ramai, kita sebarkan kebaikan insya-Allah. Hadis hari ini yang bertajuk hasad yang dibenarkan dalam dua perkara. Okey, dua perkara itu apa? Jom kita masuk kepada keterangan. Okey, keterangan ayat, keterangan hadis. Okey. Waalaikumsalam. Saleh. Kak Rasima, waalaikumsalam. Okey, keterangan. Jom kita tengok keterangan hadis. Daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dapatlah diketahui bahawa hasad iaitu dengki adalah satu perkara yang keji dan diharamkan secara mutlak. Okey, ada ayat Al-Quran dan ada sebahagian hadis yang mengatakan sifat hasad dengki ini adalah satu perkara yang keji, okey, dan dia diharamkan secara mutlak. Okey, sebaliknya hadis ini membenarkan hasad itu kepada dua jenis orang. Okey, hadis yang kita baca tadi dia kata dua jenis orang sahaja yang dibenarkan ada rasa hasad ini. Okey. Oleh kerana hadis yang mengharamkan hasad itu lebih banyak dan lebih masyhur, maka para ulama telah menerangkan hadis di atas dengan dua cara. Maksudnya di sini, okey, hadis ni dia benarkan sifat hasad kepada dua jenis orang. Oleh disebabkan ada sesetengah hadis kata sifat hasad ini kan haram, jadi para ulama dia menerangkan hadis yang di atas dengan dua cara. Okey. Waalaikumsalam dan selamat tengah hari. Mana yang dah hadir? Kak Zumali, Kak Nurul, Kak Sharifah, Kak Farida, Encik Roza. Okey. Gambar kabur. Kabur ke? Okey. Jom kita tengok. Dia menerangkan hadis ini dengan dua cara. Kita tengok cara yang pertama. Okey, yang pertama. Hasad. Okey, hasad yang terdapat dalam hadis ini difahami dengan makna bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain tanpa ada perasaan dengki. Okey. Pertama, ulama menerangkan hasad yang berada dalam hadis ini difahamkan bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu tanpa ada perasaan dengki. Okey, saya bagi satu contoh situasi. Okey, kita tengok kawan kita tengok sahabat kita lancar baca Al-Quran insya-Allah kan. Jadi kita akan ada rasa timbul rasa hasad dengki. Okey. Jadi dari situ kita akan berusaha juga untuk membaca Al-Quran dengan baik. Insya-Allah itulah salah satu sifat hasad yang dibenarkan. Okey. Kemudian sifat ini disebut dalam bahasa Arab. Okey, sifat hasad ini disebut dalam bahasa Arab. Jadi kita sebut dia sebagai ghibtah. Okey. Ghibtah. Okey, sifat hasad dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ghibtah. Okey. Jom. Okey, ulama kata perbezaan antara hasad dan ghibtah adalah hasad merupakan keadaan seseorang yang apabila melihat sebarang nikmat ada pada seseorang yang lain, maka dia mahukan nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Itu adalah
perbezaan antara ghibtah dan hasad. Okey. Perbezaan dia, kalau hasad kan, sifat hasad, kita tengok seseorang tu dalam keadaan yang macam tu kan. Jadi kita pun nak juga. Kita nak juga apa yang dia nak. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak dia hilang apa yang dia ada. Okey. Contoh macam kita nak bagi apa? Sesuatu harta anda. Contoh saya bagi kan. Okey, orang tu dapat beli kereta baru. Contoh kan. Okey. Jadi kita ada hasad dengki. Kita nak juga ada kereta baru. Tapi dalam masa yang sama, kita nak ada kereta lagi mewah daripada dia. Okey. Okey, dekat situ itu adalah maksud hasad. Itu perbezaan hasad. Okey, jom kita tengok maksud ghibtah. Okey. Sementara ghibtah pula ialah keinginan secara umum supaya nikmat seperti itu yang ada pada orang lain diperolehinya. Tidak kira sama ada nikmat itu hilang daripada orang tersebut atau tidak. Okey. Maksud ghibtah pula, dia nak juga nikmat seseorang itu kan. Dia nak juga nikmat seseorang itu. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak kisah kalau nikmat orang lain tu hilang ataupun tidak. Itu maksud ghibtah. Okey. Oleh kerana hasad adalah haram secara ijma'. Ijma' itu kata sepakat daripada para ulama'. Okey. Oleh kerana hasad ini haram secara ijma', maka para ulama' telah menggunakan lafaz hasad dalam hadis ini secara kiasan sahaja, dengan makna ghibtah. Okey. Dalam hadis ini kan dia sebut tentang hasad. Okey, itu hanyalah kiasan sahaja. Okey, dan para ulama' menggantikannya dengan perkataan ghibtah. Okey, kerana ghibtah dibenarkan dalam hal-hal keduniaan. Okey, dan digalakkan dalam hal-hal agama. Okey. Kemudian para ulama menerangkan hadis dengan cara yang kedua. Kedua ialah mungkin juga perkataan itu digunakan secara andaian sahaja, iaitu kalaulah hasad dibenarkan, maka kebenarannya hanyalah terbatas kepada dua perkara tersebut sahaja. Okey, itulah hadis kita hari ini kan. Semua orang mesti akan ada rasa hasad di dalam diri. Tetapi hasad ini hanya dibenarkan dalam dua jenis orang sahaja, dua perkara. Iaitu yang pertama, orang yang Allah telah merahmatinya dengan pembacaan Al-Quran. Kita tengok orang tu boleh baca Al-Quran, kita pun dengan usaha kita nak juga sama pandai dengan dia. Okey. Dan yang kedua, seseorang yang telah membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Dengan arti kata lain, dia sedekah. Kita tengok orang itu sedekah ini kan. Jadi kita pun nak juga. Takkan kita nak tengok dia seorang je kan dapat pahala. Jadi dengan dua perkara ini akan rasa timbul dalam hati kita. Kita nak juga buat macam dia kan. Okay, insyaAllah. Okay. Itu adalah sharing hadis kita hari ini, insyaAllah. Okay, dua perkara yang dibenarkan untuk kita berasa hasad. Okay, insyaAllah. Terbaikkan hayati, betul, ghibtah. Okay, itu adalah hadis untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis akan datang, insyaAllah. Okay, sebelum masuknya waktu zuhur,
kita akan mengupas. Okey, kita akan baca keterangan tentang hadis insya-Allah. Okey, waalaikumsalam. Mana yang dah hadir? Okey, insya-Allah. Okey, kita adalah sharing perkongsian saya dalam slot bacaan hadis ini, okey, iaitu hasad yang dibenarkan dalam 2 perkara insya-Allah. Okey. Okey, sampai di sini sahaja untuk slot bacaan hadis. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Selamat makan tengah hari, Encik Nazmi. Okey, saya undur diri dahulu. Jangan lupa slot kebal petang ini bersama dengan Ustazah Dini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.